pokok sena, selepas pokok sena Teraja. Okay, terima kasih. Selepas itu Indra Mahkota. Tan Sri Yang di-Pertua. Sedikit saja sebab sudah pun disentuh oleh rakan-rakan yang lain poin-poin yang saya nak sentuh. Tapi saya melihat bahawa daripada apa yang diperbincangkan, sama ada daripada pihak kami ataupun pihak penyokong kerajaan, semua melihat bahawa bagi saya bahawa saya boleh merumuskan mengatakan bahawa ini bukan isu yang sangat kritikal dalam industri pembinaan ini, bukan satu isu yang sangat kritikal, walaupun saya tidak menafikan bahawa kita perlu membayar mengikut jadual yang sepatutnya kepada kerja-kerja yang telah pun diselesaikan, tetapi saya tidak melihat ini isu yang kritikal dalam industri pembinaan ini, sebab kita pun sudah ada dalam perjanjian kontrak sekarang ini, iaitu selepas 14 hari bila kontraktor submit claim dia, maka sudah tentu pembayaran itu perlu dibuat. Dan sekarang ini pun sudah ada yang saya katakan e-payment yang boleh dipercepatkan, cuma proses-proses pelaksanaan. Dan saya mengakui bahawa kelambatan dan kelewatan pembayaran itu juga ada kaitan di mana saya percaya, saya ada menaruh kepercayaan kepada pegawai di peringkat khususnya dalam JKR umpamanya, apabila mereka tidak berpuas hati dengan klaim yang dibuat oleh pihak kontraktor kepada kerajaan umpamanya, yang tidak memenuhi syarat ataupun dilihat apabila pihak kejuruteraan di peringkat JKR pergi cek dan sebagainya, menunjukkan bahawa klaim itu tidak menepati kepada apa yang telah pun dilakukan. Jadi mungkin ini yang menyebabkan kelewatan dan sebagainya. Tetapi saya lihat bahawa itu merupakan satu kerja yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak kejuruteraan di peringkat JKR untuk memastikan bahawa sesuatu projek yang dibina itu memenuhi kehendak dan kualiti yang sebenarnya. Tetapi bagi saya bahawa isu yang kritikal ialah seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, ialah isu pemilihan kontraktor. Kalau isu ini dapat diatasi melalui satu proses yang telah pun disebut sebelum ini, bahawa open tender dengan memilih kontraktor-kontraktor yang memang berkelayakan, berkualiti, yang telah menunjukkan keupayaan yang sangat tinggi dengan projek-projek yang telah pun dijalankan, saya percaya bahawa isu kelewatan, isu maknanya projek terbengkalai, isu projek sakit, isu projek yang tak dapat projek siap tetapi tidak dapat guna pakai oleh klien umpamanya, tidak akan berbangkit, tidak akan berbangkit. Sebab saya katakan bahawa sudah banyak perkara yang disebut oleh rakan-rakan saya tadi, bahawa isu contoh bila projek yang dibuat secara running terus, yang diberikan kepada kontraktor untuk membina Istana Negara, yang pernah saya sebut satu ketika dahulu, sehingga menambah pembiayaan kos dan sebagainya, dan ini tidak sepatutnya berlaku. Istana Negara baru-baru ini berlaku kejatuhan satu serpihan macam shilling di pejabat ke bawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong. Mujur tak kena kepala tuanku. Tak, saya nak sebut bahawa benda simple ini raja saya ni, simple, maknanya mujur tak kena kepala tuanku. Saya nak katakan bahawa ini masalah kontraktor. Dan isu yang pernah saya bangkit sebelum ini, iaitu isu berkaitan dengan MRSM di Bentung umpamanya. Ini isu yang saya katakan bahawa benda dah siap, tetapi bila dibuat satu penelitian, bila diserah kepada JKR, dan JKR telah pun membuat penelitian bahawa itu menunjukkan kepada kita bahawa kesalahan itu adalah kesalahan curun gagal, itu adalah disebabkan masalah reka bentuk dan juga kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor pada ketika itu. Bukan masalah payment, masalah bayaran lewat dan sebagainya, tapi masalah reka bentuk. Skop kerja curun adalah di bawah kontraktor utama yang telah ditukar kepada reka dan bina. Sama kesnya dengan Stadium Terengganu, iaitu skop bumbung telah ditukar secara reka dan bina di bawah kontraktor, tetapi bila fail, perkara ini tidak di-highlightkan oleh semua pihak, oleh media, oleh pihak kerajaan tidak highlightkan benda ni, nak disembunyikan perkara-perkara seperti ini. Dan pihak dalam isu MRSM ini telah pun mengenal pasti, iaitu
cerun runtuh sehingga tahun lepas itu pihak kontraktor enggan mengambil tindakan untuk membaiki cerun tersebut. Walaupun laporan teknikal yang disediakan oleh Ikram menunjukkan bahawa ia adalah kesilapan kontraktor dan juga perunding. Sampai hari ini mereka tak tahu. Maknanya kenapa? Kerana soal isunya pemilihan kontraktor yang tidak berkelayakan, tidak punya kelayakan dalam nak membina industri pembinaan yang dalam negara kita. Dan sudah tentu sehingga sekarang kita terpaksa menanggung kos kerugian sebab kita tak boleh guna. Kita terpaksa menumpang di MRSM di Pekan Pahang umpamanya. Sekarang kita tak boleh guna. Sedangkan wang rakyat lebih daripada saya ingat projek ini 17 juta. Lebih daripada 17 juta kita menanggung kos tapi kita tak boleh guna. Untuk apa? Tak boleh kepung. Kebun nak bangun. Tan Sri yang betul, itu penjelasan lah yang berhormat. Itu saya setuju, itu pelantikan kontraktor itu penting. Bukan saja bumbung stadium di Terengganu, di kawasan Kepong sendiri, Tan Sri yang betul, itu MA2 itu Jejambat tu. Jejambat itu reka bentuk tu ada satu di Ampang juga. Tapi daripada itu MA2 di Kepong ni disiap pada 2002. Sampai sekarang 10 tahun belum siap lagi. Keretakan itu 26 tiang tu masih wujud. Belum lagi 10 tahun. Dia ada siap satu ketika 4 tahun yang lepas, gunakan Leonard daripada Jerman berreka bentuk, gunakan fiber daripada Germany. Tapi fiber tu tak sesuai untuk iklim tropika. Tu dan lebih 50 juta ringgit dibelanja. Sekarang dia nak tukar kepada fiber besi pula. Itulah masalah Datuk yang betul, Tan Sri yang betul, kita mesti mempunyai kriteria yang tertentu untuk melantik kontraktor yang layak, yang cergas, yang betul-betul amanah. Ya. Terima kasih Kepung. Itu memang kita bersetuju bahawa kelewatan itu seharusnya dapat diatasi dengan segera. Ini untuk kepentingan dan keselamatan kita. Dan saya nak tunjuk contoh bahawa dalam pembaikan tiang di MRR2 itu, yang pertama pada 4 tahun yang lalu, Kepung, pada 4 tahun yang lalu, pembayarannya sepatutnya ditanggung oleh kontraktor yang sebelum itu. Tetapi sehingga sekarang saya dipahamkan kontraktor itu tidak menanggung pembayaran tersebut. Kerajaan yang bayar, menggunakan duit kerajaan. Sepatutnya masih dalam tanggungjawab kontraktor tersebut untuk membayar kerja-kerja tersebut. Dengan ringkasnya, Datuk Tan Sri yang betul, kontraktor Bumi Highway itu sudah hilang, lenyap hilang, dan pihak itu JKR nak itu menghadap ke mahkamah tinggi, tapi saya tak tahu nak hadap siapa yang hilang sama sekali, lenyap daripada bumi kita. Kerana di Bumi Highway dia lenyap daripada bumi. Agak jadi tenggelam dalam bumi ya. Jadi saya nak katakan bahawa saya balik kepada isu MRSM tadi, Tan Sri Speaker, di mana ada didapati bahawa kontraktor tersebut enggan untuk melaksanakan kerja pembaikan, tapi sebaliknya cuba deal dengan Kementerian Keuangan untuk dapatkan satu nego yang baru untuk membaiki dengan nilai 80 juta. Tetapi tidak dipersetujui oleh MARA kerana MARA mengatakan bahawa dia sudah serah kepada JKR. Maknanya bahawa masalahnya sekarang ialah isu pemilihan kontraktor. Kontraktor sentiasa ada hubungan nak cuba deal dengan orang tertentu di peringkat-peringkat tertentu dalam kaitan dengan kepentingan politik. Jadi saya nak katakan kepada Dewan bahawa isu yang kritikal ialah isu prosedur, mekanisme pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kontraktor yang mesti dipikir semula oleh pihak JKR untuk memastikan supaya setiap pembinaan kita itu berjalan dengan baik. Contoh, kita katakan bahawa bangunan parlimen yang lama dulu, berapa kali kita perbaik? Berapa kali kita perbaik, maknanya akhirnya
Tak selesai masalah, saya ingat terpaksa kita buat satu major renovation dan satu pembinaan baru kepada dewan tersebut. Jadi sebab itu saya katakan bahawa untuk nak membina nak buat satu renovation dan juga pembinaan yang baru di Dewan Parlimen ni, saya harap bahawa pemilihan kontraktor ni mestilah pemilihan kontraktor yang sebenar-benarnya. Bukan kontraktor yang jenis macam mana hak bina istana dulu, dia tidak ada kelas A, tak ada kelas A pun, tapi boleh lantik sebagai kontraktor. Jadi saya ini saya tak mau nanti bila nak bangunan parlimen ni Tan Sri Speaker bina pula dan diberikan kepada kontraktor yang buat lawayam layak buat lawayam jadi saya harap bahawa ini soal saya katakan bahawa ini soal dewan yang sangat penting untuk masa depan kita semua di parlimen ni. Terima kasih Tan Sri Speaker.